Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So kalau semalam tu dah buat sedikit technical analysis untuk altcoin apakah yang terbaik untuk anda buy, untuk anda make sure anda dalam anda punya portfolio. Kalau yang siapa newbie masih baru dalam crypto mencari altcoin, so altcoin yang video semalam kalau ikutkan di channel tu anda boleh tengok video sebelum video ni, iaitu video malam tadi. Dia ada terangkan tunjukkan anda kat manakah position buy untuk altcoin yang expected kalau anda hold untuk long term. Inilah yang altcoin yang terbaik, so bukanlah meme coin. So hari ni kita akan pergi ke Bitcoin dan akan pergi juga ke altcoin tu yang sudah ada sebenarnya, yang project yang expected untuk long term adalah good untuk expectation untuk buy untuk long term. Okay, pertama kali let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours semalam ataupun performance semalam. So inilah coin market cap. So macam biasa, total market cap currently berada di 1.9. So masih tak bagi berubah daripada kita itu minggu lepas 1.7. Dari Isnin kita melakukan peningkatan hampir 2 trilion. So still lagi yang sama, volume yang tinggi. Kemudian BTC berdominan meningkat pada 43. Sebelum ni kita tengok 41, 42 drop, 42 drop balik 41. Now kita hampir 44%, iaitu dalam 43.4%. So Ethereum masih lagi tak banyak berubah, hanya 18.3. So now harga tertumpu kepada Bitcoin. So let's tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 44.2k, iaitu lebih 42. Jika expected bila price tu berada di atas 42, kita berada dalam bullish territory. So ini adalah expected price more akan melakukan kenaikan. Nanti saya akan tunjukkan level mana yang kita perlu tengok untuk kata confirmation untuk nampak price tu more continuous untuk melakukan kenaikan. So Ethereum 2.9 ikutkan hampir dah 3k, 0.14 untuk hari ni. So apapun untuk weekly dah naik hampir 12%. So lain-lain coin juga turut melakukan peningkatan. Yang paling banyak lah kata Terra Luna lah 64%. Ikutkan kelas malam lagi tinggi 74%. So mungkin hari ni semalam sikit drop. Apapun untuk weekly, Terra Luna adalah melakukan peningkatan yang paling drastik, iaitu 64% dah recovery daripada kejatuhan yang kuartal 100% itu, iaitu daripada top dia. Now dah menghampiri all time high dia, iaitu 64%. So tinggal lagi dalam hampir 36% lagi untuk sampai dia punya all time high. So lain-lain coin juga turut melakukan dan cuma pagi ni mungkin ada sedikit dropping. So let's go kita pergi ke chart tu. Sebelum kita tengok fear index, kalau gambar pun dah pukul 8 lebih. So seperti now fear index kita berada di 52. So ini kuartal neutral 2 hari dah, iaitu hari Isnin dan hari Selasa. Untuk hari Isnin dan hari Selasa. Yes, untuk ni Selasa. Ini hari Rabu. So ni Selasa, di Isnin 51, semalam dah 52. So expect macam cakap, bila price tu berada dalam 42 ke atas, kita dah bullish jadi. So bila baru tadi tu more buyer are willing to buy ataupun berani to buy, sebab kita berada dalam nampak price tu momentum dia naik ke atas. So let's go kita pergi ke chart. So inilah chart BTC untuk daily. So daily apa yang tu nampak, inilah daily berjaya masuk balik ke kawasan kita punya uptrend. So sebelum ni kita dah berjaya masuk dan kita fail untuk bertahan. So adakah kali ini berjaya? So macam di daily pun ni ataupun di forward, dua ada monitorkan ni LO double bottom ni. So pembentukan double bottom ni, so expected sekiranya dia breakout tu punya kawasan 45 atau 46 ni, ini kita akan expected price tu akan melakukan kenaikan yang drastik. So expected untuk quarter target adalah quarter point breaking. Bagi dia breaking pattern ni, expected price ni dia akan sampai punya kawasan sampai 68. So ini 58. So apa yang ada 58 ni, dua kawasan punya major resistance tu, iaitu 55 dan 61. Macam tempat ini adalah penting untuk penentuan Bitcoin, sama ada dia nak breakout ni buat high baru ataupun dia berlaku rejection yang lebih besar untuk continuous bearish market, iaitu permulaan bearish market first year untuk first circle tahun 22, naik retest high low, kemudian barulah drop lebih drastik. So apa yang berlaku inilah tu cakap, tu expected tu tunggu untuk price kawasan ni, dan tu akan lock semua tu punya modal dalam quarter at least break even ataupun sedikit profit dalam 2 ataupun 5%. Sekiranya dia naik, tu akan untung. Sekiranya dia drop bawah, tu akan gunakan stop loss tu akan tunggu di kawasan last support Bitcoin, iaitu dalam 26k. Situlah kuartal performance ataupun planning untuk kata tu punya tesis dalam pergerakan Bitcoin ataupun kuartal penafsiran pembacaan kuartal technical analysis untuk kata chart ni. So itulah yang tu nampakkan, itulah yang tu sedang monitorkan. So itulah di 4 hours tu di daily. So di 4 hours apa yang tu monitor, so ini baru tu draw. So
Dua ni ada draw trend line ni, kemudian ada juga minor trend line ni. So untuk trend line ni untuk 4 hours dah breakout, sebab tu kita melakukan kenaikan. So now kita expectation dia boleh berlaku retest. So retest tu sampai mana? Selagi mana price tu ada draw satu trend line ni, selagi mana price tu tak drop bawah trend line ni, meaning kita ada good momentum untuk price tu adalah perjalanan naik ke atas. Sekiranya kita breakout bawah ni, meaning kita expect kita akan loss kita punya 42 dan kita akan expect kembali balik dalam bearish territory. So meaning kita akan expect price tu boleh drop lagi ke bawah sampai mana tak pasti, nanti kita tengok. So untuk currently macam mana kita nak monitor pergerakan price ataupun aku kata level-level ke atas ni. So now senang saja, disebabkan price sedang melakukan kenaikan dan kita sedang menuju ke resistance ni. So kita akan pakaikan higher high dan low ni. So swing high to swing low, meaning kita akan dapat kita punya garisan. So untuk hari ni kita boleh monitor. Kalau anda mungkin kata mengalami kesukaran nak buat horizontal line ataupun ni, so anda boleh guna Fibonacci je, iaitu anda boleh pakai ni. So kita ambil setiap 30%. So ini daripada kosong, daripada kosong dan 100%, iaitu price sekarang berada di kawasan aku kata ini 42 itu berada di kawasan ni. Kalau tu boleh zoom in sikit, anda boleh tengok ni. So trend line ni 0.3, 0.2, 0.2 betul-betul di antara 42, dan next kita punya resistance supposedly di kawasan ni. So anda boleh letak satu trend line ni itu, dan kita ambil lagi dan kita letak lagi kota 0.5 yang ni, kemudian 0.6, 0.7 taklah sebab kita ada box, kita boleh monitor atas dan bawah dia. Kemudian di kawasan 100% ni all time high dah ada pengalisan. So now kita hanya monitor dua ni. So now kita lock. So untuk kota Fibonacci kita boleh delete, zoom out sikit, kemudian yang biru ni zoom boleh lock untuk tak berlaku price. So now apa yang kita nak tengok adalah price untuk momentum dah. Sekiranya kita tengok chart aku kata candle daily berjaya breakout ataupun close atas setiap trend line ni, meaning kita akan ada momentum untuk anda. Break lagi atas ni, meaning kita ada momentum anda sampailah kita sampai resistance. Setiap trend line ni ada dia punya kata resistance yang kita monitor untuk pergerakan. So walaupun dia ada sedikit chopping ni, adalah anda boleh monitor. Sebab apa, kalau anda trade untuk long term pun, kalau tengok ini, so price itu memang akan ada reaction dengan kata price yang lama. So tengok macam mana price tu, kalau ikutkan Fibonacci kita ambil, tengok price tu yes ada sedikit kata plus minus, tapi price itu still lagi dalam kata breakout ni terus bawah. Masa ni breakout, buat position sedikit, naik, fail, breakout balik, fail, naik, breakout dan naik atas. So tengok macam mana reaction price dengan level line itu adalah kata valid, kita boleh pakai walaupun lari sedikit. So itu cara Zul, kalau anda tak pandai nak cetak line, buat guna pakai dulu, pakai Fibonacci. Sama je price tengah naik, kita akan guna Fibonacci daripada swing high to swing low. Kalau price tengah drop bawah macam ni, sama juga kita akan guna support untuk daripada swing low to swing high. Anda akan dapat garisan Fibonacci ya. Anda boleh monitor juga tu. So tak perlu pening-pening buat aku kata trend line daripada nak tengok belakang. Sebab apa, kalau anda guna Fibonacci, guna current high dan current low. So current high lah dan current low sekarang, iaitu current high 69, current low kita berada di hampir 33. So anda guna tu trend line Fibonacci, anda boleh guna cukup untuk monitor anda punya confirmation untuk perjalanan price. So untuk Bitcoin yes, untuk kali tengokkan yes 446. So apa pun 46, kalau nak more valid ataupun nak monitor lah chart daily berjaya breakout atas ni, meaning kita akan purchase price tu boleh melakukan. Yes, mungkin ada sedikit lepas breakout di daily, mungkin ada sedikit turun naik, tak salah dia lagi dalam ruangan ni expect terus melakukan kenaikan. So itulah salah satu cara untuk tengok pergerakan chart. So itulah pergerakan Bitcoin. Now currently expectation untuk Bitcoin maknanya di 4 hours, disebabkan 4 hours dah pun oversold. Kalau kita tengokkan di RSI maknanya RSI dah pun price itu berada di overbought. Kemudian kalau tengok di stock RSI pun dah berada di overbought. So ini itu petandanya untuk naik atas lagi aku kata sedikit momentum tu tak ada lah. So seperti kita akan ada sedikit reaction. So sekiranya volume masuk banyak, so yes kita akan ada price akan melakukan kenaikan. Tapi untuk based on kata technical analysis, kita expect price boleh melakukan kejatuhan. Hopefully price itu akan ada volume yang tinggi untuk masuk ini. So meaning kita expect price akan more push ke atas sebelum dia melakukan retest. So apa ini untuk expectation kita boleh tengok juga. Untuk ni ada possibility juga Bitcoin boleh drop ke mana. So macam cakap, ada monitor satu trend line ni. So trend line ini untuk monitor iaitu pergerakan price bawah. Selagi mana price itu bound di kawasan ini, meaning kita akan expect price tu naik atas. So untuk kali ni kita ada kata perlu Bitcoin drop dulu, expected hopefully Bitcoin hanya buat sideways kawasan ni, iaitu kawasan 42, kemudian barulah melakukan kenaikan. So apa yang ini buat minor base untuk resting kita punya RSI ke kawasan 50, stock RSI juga di kawasan oversold. So meaning expected tu bila RSI berada, data macam tu berada di 50 dan stock RSI berada di oversold, so meaning kita ada
nampak price itu barulah ada momentum untuk naik itu adalah lebih tinggi untuk dia berlaku. Itulah zone monitor currently untuk pergerakan Bitcoin, dan expected juga double bottom yang expected boleh berlaku, yang point breaking dia sampai ke kawasan 58-59. Hopefully itu berlaku untuk dia punya the best quarter pergerakan plan untuk pergerakan Bitcoin untuk dia punya portfolio, dan hopefully untuk anda punya current portfolio. So guys, let's go, kita pergi altcoin enggak. So altcoin untuk di ruangan komen tu ada chat, tak ada yang request untuk sembarang coin. Sebab apa, yang semalam pun ada Shiba Inu. So siapa yang Shiba Inu pun di video semalam. So kalau siapa nak tengok semalam tu ada release dua video. Ni adalah review sebelah pagi. Tu ada Cake Phantom, Quarter Hero KDA yang ada buat request. Kemudian kat sini ada altcoin. Altcoin ni banyak sebenarnya. Altcoin yang ni Zul ada expected dalam hampir 6 ataupun 7 altcoin. Tu altcoin ni bukan altcoin yang Zul tak ada, altcoin yang Zul ada. So ni anda boleh tengok video ni untuk review kat manakah position buy. So expected coin apa yang Zul buat semalam, kalau anda boleh tengok, iaitu ada ni setiap coin ni yang ada dalam dia punya checklist. Gold coin semua ada. Ada Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Luna, Polkadot, ada Link, Matic, Phantom. Semua coin ni memang Zul ada simpan dalam Zul punya quarter portfolio. So now untuk pagi ni Zul nak buat tengok ke good FA project ataupun good fundamental project. So bagi Zul yang inilah fundamentalnya kuat, untuk long term adalah good. Setiap coin ni sebenarnya Zul dah ada lebih pada 2000 coin. So coin apa yang Zul nak buat pagi ni? Harmony One, Koti, VeChain, Superfarm, KDA, VRA dan Zilliqa. So inilah coin-coin yang Zul buy, dah ada pun lebih pada kuarter 1000 coin. Expected coin kecuali KDA lah. KDA ke $7 tu tak ada banyak pun. KDA tu Zul ada dalam 10 coin lebih je. So let's go, kita pergi ke chart tu, iaitu kita pergi Harmony One. So Harmony One kali lah yang the best, second best. Sebelum ni yang the best keuntungan. Kali ni sebab kata Luna naik dengan nasi. So now Luna top 1 lah yang bagi Zul profit lebih banyak. So Harmony One lah now berada top 2 yang bagi Zul punya profit lebih banyak. So untuk di Harmony One, so Harmony One kita akan pergi ke chart daily. So untuk Harmony One price sekarang ni berada di last support, iaitu antara 14 sen dan 18 sen. So itu jatuh sikit, iaitu jatuh di kawasan 11 sen. Tu punya average tu berada di 10 sen. So dulu sebenarnya average tu berada di 8 sen, disebabkan tu tambah sikit atas ni. So sebab tu buy atas average, sebab tu average naik sikit. Itulah untuk long term. So untuk yang ni, adakah good position untuk anda buy? So kiranya anda nak buy dekat Harmony One, consider now adalah good position untuk anda entry 50% anda punya modal. So expected dah orang kata price sekarang untuk currently berada di 57. So sedikit kuartal risau, tapi kalau price tu berada itu dalam 14 sen, 8 sen, kalau dalam berada box ni iaitu 7%, itu adalah good position anda untuk buy entry 50%. Kenapa juga 50%? Sebab inilah buy untuk long term. So kenapa jangan anda all in? Sebab apa, kita ada point juga untuk price itu melakukan higher low untuk di Bitcoin, kemudian baru drop ke 26k. Sekiranya itu berlaku, expectation untuk altcoin akan drop more dalam 90%. So now kalau anda nak masuk 7% discount, just boleh masuk. Kalau ada RM1000, masuk je RM500 untuk Harmony One. Kemudian 500 lagi anda simpan dulu di side, di tepi. Sekiranya price tu melakukan kenaikan, taklah kita akan terpro profit, nanti kita akan lock profit, kemudian nanti kita akan DCA masuk balik di lower high di lower high. Kemudian sekiranya price tu drop, katakan anda buy kawasan ni 5% dan price tu drop lagi ke 90%. So ini anda ada lagi modal 50% lagi yang kita tak buy lagi, kita boleh buy dip. So ini kita boleh buy lagi 90%, expected anda akan buy harga yang sama, tapi aset yang anda dapat lebih banyak. So ini apa yang berlaku, average anda kat sini akan turun dengan drastic. So given time, expected akan bila price naik, anda akan regain dengan lebih cepat berbanding average anda berada di atas. So Harmony One bagi saya adalah projek yang baik untuk anda buy, adalah consider good untuk buy untuk long term. Kemudian next coin adalah Koti. So Koti ni kenapa Zul buy? Juga siapa yang ada invest di Cardano, ada make sure ada juga Koti. Seperti mana juga kalau ada invest Ethereum, ada make sure juga ada Matic, Polygon. So untuk Koti, apakah quarter condition price sekarang? Untuk condition price untuk Koti, sama juga Koti ni berada di last support, iaitu expected price sekarang berada dalam quarter discount sebanyak kuartal 65%. Sama juga condition macam Harmony One, kalau nak invest anda boleh invest untuk long term. So itu Zul masuk Koti punya baru ada di atas, iaitu price bound kawasan ni. Zul buy sikit kawasan ni, nak expect naik atas, tapi berlaku Bitcoin jatuh. So now sebab tu lah Zul punya average tinggi sebenarnya 56. So now sekiranya Zul buy kawasan ni, Zul akan buy kuartal expected untuk another 1000 coin. Average Zul akan drop dengan drastic. Cuma sekarang ni juga Zul akan hold dulu modal untuk at least Zul nak secure dulu pergerakan Bitcoin. Sebab tu Zul hold long term, yes, tak masalah. Kalau even price tu drop pun Zul takkan jual coin ni, Zul akan hold saja. Tapi bila dia jatuh lagi expected 80-90%, iaitu expected 10 sen,
Zul akan buy dengan banyak untuk quality, untuk turunkan dia punya average berada kawasan 25 sen ataupun dia punya last support ni sebelum dia melakukan kenaikan untuk long term. So itulah quality. So kalau anda yakin dengan quality, yes, tak salah, boleh beli. Tapi ini projek yang bagi Zul lah kata long term adalah good. So kalau anda nak buy, anda kaji dulu fundamental dia untuk apa. Dia cakap quality ni more pada payment method ataupun payment punya platform untuk anda bayar. So Harmony Bond pun lebih kurang sama. So VeChain itu adalah quality. So net adalah coin apalah VeChain. So VeChain adalah coin yang Zul buy tu, coin tu punya average tu berada di 8 sen. So 6 maknanya VeChain ini memang tu ingat dia nak beli lagi maknanya. Sebab apa price tu sekarang drop hampir 80%. Expected dah pun 80%. So untuk price kalori kata 91, so price tu expected dah jatuh kata 81%. So sama juga anda boleh invest 50%, kemudian expectation untuk ataupun anda nak all in untuk target pun tak masalah. Apa itu all in target? Bukan all in anda punya modal, iaitu anda all in anda punya target. Contoh VeChain, anda target nak dapatkan 5,000 coin ataupun 2,000 coin. Macam tu dah ada 2,000 coin lebih, tu target untuk VeChain dah 10,000 coin. So meaning tu perlukan lagi 8,000 coin. So sekiranya anda ada modal kemudian nak invest, contohlah anda nak 5,000 coin ataupun 1,000 coin kat sini, so anda boleh all in terus 1,000 coin. Sebab apa? Price tu dah jatuh dalam layer 80%. So kalau drop pun anda ada sedikit je, anda hanya dah drop 20%. Contoh kalau anda invest RM1,000, anda drop lagi kuasaan ni, anda hanya drop sebanyak kata almost dalam 200 saja. So ini anda loss 200 tak apa-apa, biarkan saja, hold saja, especially bila price become recovery, dia akan melakukan recovery balik. So macam itulah sebab apa inilah good position untuk anda buy untuk all in. So ini bukan 50%, anda all in anda punya target. Target itu adalah target berapa jumlah altcoin ni yang anda nak ada simpan dalam anda punya portfolio. Macam Zul target 10k coin. So now Zul hanya ada 2,000 coin saja. So expected tu tunggu lagi. Current ni berada 52 sen. 52 sen. So mini expected untuk dapatkan lagi 8,000. So mini perlukan 52 kali 8 $52. So $52 kali 8, so expected perlukan 400 kali 4.2. So Zul perlukan 1,700 je untuk completekan Zul punya quarter 1,000 coin. So VeChain ni memang quarter Zul akan aim target untuk buy. So meaning dekat sini Zul akan letakkan, sebab apa Zul buy, so Zul akan letak tanda merah. Meaning untuk setiap tanda merah ni ada, kadang ada yang ZT, tapi kalau ikut yang Zul dah buy ni, VeChain ni dah tanda ni Zul akan buy lagi lah. So meaning Zul akan tunggu, expect kalau ada Bitcoin naik, mungkin Zul akan dalam 2-3 hari, kalau Zul buy nanti Zul akan habiskan. Sebab apa? Zul currently sedang kontrol dia punya modal. Itulah VeChain. Kemudian inilah Super Farm. Super Farm juga ada projek yang kuasa di anda bawah Solana. Sebab Zul invest Solana, sebab itulah Zul buy juga. So untuk currently Super Farm berada daripada all time high dia jatuh berapa persen? Expected sama juga, jatuh hampir 80 dan 90%. So kalau anda nak invest Super Farm ni boleh, ini kalau high risk kuota high risk coin, tapi anda boleh invest untuk long term. Kalau anda yakin tu ni, yes boleh, anda kata letak target. Contoh kalau anda nak RM1,000, RM2,000, RM5,000, tak masalah, anda invest saja, tapi make sure duit yang anda invest itulah duit yang anda expected boleh loss. Contoh anda masuk RM5,000 ataupun RM1,000, kalau projek ni fail, anda kata rela untuk hilang RM5,000 ataupun modal yang masuk tu. Ni now adalah good untuk all in anda punya kata modal, ataupun contoh anda target untuk RM1,000, kat sini consider boleh masuk dah RM1,000 sebab price tu dah discount hampir 80%. So kalau drop pun hanya drop lah sikit lagi 10%, 50%, given time recovery balik, recovery tu anda akan profit dengan cepat. Nanti bila naik lagi anda akan profit more banyak. Sebab apa? Kita buy betul harga low. So itulah kata di Super Farm. Kemudian KDA kata net skiller ataupun net skiller untuk kata net pengganti Solana. So kalau sebelum ni kita kata Solana, net Ethereum, kemudian ada juga expected untuk KDA adalah good. So untuk dia punya pembacaan chart good, maknanya pergerakan. So untuk currently KDA juga dah drop daripada harga $28 ke kuartal harga semasa adalah $7. So expected now dah 73%. So untuk KDA adalah untuk good potential adalah untuk anda buy 50% untuk long term. So kalau anda RM1,000, make sure kat sini anda boleh masuk dah RM500. So 500 lagi anda tunggu sekiranya price tu drop kawasan yang Zul aim ni, iaitu sekiranya bearish market, kita akan nampak KDA akan jatuh dalam $1 dan $2. Sekiranya price KDA jatuh kawasan ni, Zul akan grab dengan lebih banyak untuk KDA. Currently Zul punya KDA adalah kuartal berada di $9. Sebab apa? Zul buy tu masa price tu drop, iaitu daripada high 28 jatuh sampai ke $10, iaitu kawasan tu punya major support. Sebab tu Zul buy kawasan ni. So untuk hari ni Zul hold saja, sekiranya price tu drop mau ke bawah, Zul akan buy lagi untuk long term.
So next coin adalah VRA. So VRA sama juga price sekarang berada di last support zone, iaitu antara 3 sen dan 1 sen. So Veracity tu ada juga target untuk sama VeChain, iaitu sebab dia harga hanyalah orang kata 1 sen aja. So sebab tu target 10,000. So untuk kali hanyalah berada di 23. So sekarang ni tu ada 2,000 coin untuk VeChain. So VeChain ni kalau meaning $23, $23 untuk 1000 coin, meaning darab dengan 8,000 coin. So mini tu hanya perlukan $184 lagi darab dengan 42. So mini tu hanya perlu RM772 tambah dengan 1,700 tadi. So mini tu hanya perlukan dalam kuarter 2004. So RM2,400 untuk dapatkan komplit dia punya VeChain dan VRA untuk komplit dia punya 10,000. So harga yang murah ni memang tu akan buy dulu untuk long term. So VeChain dan VRA kalau anda invest adalah good position now untuk anda buy terus all in dia punya kata target untuk anda tanggap. Macam tu 10,000 nanti tu akan buat pembelian, nanti tu akan sharekan dia punya di Discord channel. Kemudian last coin untuk adalah Zilliqa. So Zilliqa sama juga lebih kurang payment method punya quarter project. So sama dengan Zilliqa currently drop dah quarter 70 bukan 70%, dah habis 80%. Kalau ikutkan daripada high dia jatuh sekarang price daripada 86%. Zilliqa sama juga, Zilliqa juara juga ni dah best buy kawasan ni. So now expectation price dah jatuh, kemudian dia punya support kawasan ni. So expected untuk Zilliqa sama juga, kalau siapa nak all in dapatkan target macam kat Zilliqa pun dah ada target untuk 1000. So meaning untuk VeChain, VRA dan Zilliqa Zul akan cuba untuk dapatkan bulan ini untuk completekan tu punya 10,000. So meaning harga sekarang adalah berada berapa? Harga sekarang berada di 43 sen. So 43 sen untuk $43 untuk setiap 1,000 coin. So dia perlukan 8,000 coin. So darab dengan 8. So ini dia perlukan $344. So darab dengan 4.2. So ini dia perlukan 1,044 tambah dengan 2,400 tadi. So ini Zuana perlukan almost RM4,000. Yes, duit tu ada, tak masalah, dia boleh buy. Expected untuk sekiranya tu buy 5,000 tu VeChain, VRA dan Zilliqa. So expected dah complete tu punya target untuk long term punya kata holding. So itulah aku kata VeChain, VRA dan Zilliqa tu punya expected untuk buy untuk long term. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Sebab tu juga inilah kata kawan-kawan yang memang Zul expectation untuk melakukan sebelum ni pun aku kata VRA dah melakukan keuntungan banyak, VeChain pun dah melakukan keuntungan banyak, Zilliqa pun dah melakukan keuntungan banyak. So sebab tu tak exit market pun, sebab apa? Zul ada target, sebab apa? Hold untuk long term more pada 5 year dan 10 year ke atas. Sebab tu lah Zul sanggup buy untuk whatever price 80%. Dia hanya kuarter RM5,000. Kalau RM5,000 aku tu fail, tak tahu RM5,000 tu akan fail dalam projek ni. Tapi projek di atas ni more kuarter solid, expected terus melakukan kenaikan, dan tu selalu saja ambil profit atas ni untuk kuarter invest ke dalam account-account macam ni. So guys, itulah account yang net and good project tu. So net kuarter net review pun video akan buat juga, iaitu itu akan pergi pula ke kuarter Metaverse coin tu. So ada mana Sandbox, Engine, America, Block, Gala, dan inilah coin yang tu ada. Dan another coin yang under Metaverse tu aim adalah US, Atlas, Illivium dan Y. So inilah antara coin-coin yang tu aim, yang dah tak ada tanda tik merah ni, coin yang tu dah ada buy dalam tu punya portfolio. So guys, rasa itu saja pagi ni. So hopefully dapat membantu anda. So setiap coin ni tu tak sarankan untuk anda terus buy, anda kaji dulu macam tu dah buat kajian. So setiap coin ni adalah good untuk tu. Even Harmony One, VeChain, Koti, KRA dan Zilliqa ni pun sebenarnya dah bagi profit pun, cuma tu tak ambil profit tu, biarkan tu dah jatuh bawah, tak salah, biarkan. Sebab apa? Zul more target untuk dapatkan dia punya aset. Zul tak expected untuk keluarkan dia punya modal dalam setahun 2 tahun ni. Zul expected buang 5 tahun ke atas. Sebab tu juga Zul more tertumpu untuk collect aset dulu untuk sampai target. Setiap coin ni adalah Zul tak ada target untuk dapatkan 10,000 coin, kecuali KDA lah. KDA dia harga dia $7. Expected KDA ni Zul hanya target untuk dapat 1,000 coin saja untuk holding 5 year ke atas. So guys, rasa itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So sekiranya anda nak join dia punya YouTube membership, senang saja, iaitu pergi ke dia punya channel, kemudian klik button join ni. Anda boleh tengok kalau di phone, anda boleh tengok di sebelah dia punya subscriber ataupun di bawah nama ni. Klik saja button join, kemudian lepas anda buat transaksi, pergi ke home, ada home, video, playlist, community, membership. Klik membership. Dalam ini akan ada link untuk grup ke Discord. So dalam Discord memang Zul ada sharekan sentiasa. Sekiranya ada pergerakan baru ataupun ada data baru, Zul akan sharekan untuk anda pergerakan. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh juga tanya di kawasan tu, ataupun anda boleh tanya di Zul punya Facebook. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Hopefully kita jumpa lagi petang ni untuk kita jumpa untuk sesi iaitu Metaverse Coin. So guys,
Please like, subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.